Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak syahadah apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak syahadah apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Surah Al-Baqarah 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berada dalam satu majlis yang mulia, majlis ke-10 tentang pengisian ilmu salatul khusyuk dengan berkat rahmat Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa munjina wa hadina wa mustafana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bila berjumpa seorang raja, sultan, kita tak perlu diajar tentang khusyuk. Tak perlu. Oh, aku nak ajar engkau cara khusyuk berjumpa raja nanti. Jangan paling ke kanan, ke kiri. Walaupun nampak wanita pelayan cantik di depan, jangan pandang. Tak perlu, dia akan lebih khusyuk. Kerana apa? Dia mengenal siapa berada di hadapannya. Dia sedang menyaksi, bukan setakat kenal, tapi dia menyaksi dengan ilmu yang hak. Kita tidak perlu mengajar seseorang bagaimana nak khusyuk bila berjumpa seorang kaya, orang yang paling kaya di Malaysia. Dia mungkin bagi kita 2 minit, 3 minit. Kalau dia tertarik, dia bagi kita 10 minit. Sebab masa dia lebih berharga. Dan kita tak perlu ajar kepada orang ni untuk berkhusyuk
di hadapan seorang yang paling kaya di dunia ini. Tak perlu diajar. Kita akan melatih diri kita untuk khusyuk. Kita tak perlu ajar khusyuk bila kita jumpa wanita yang tercantik. Tak perlu ajar. Dia akan tumpukan perhatiannya, jiwanya, kalbunya, perasaannya, ingatannya, semua ke arah itu. Begitu besar pengorbanan dalam dirinya hanya kerana dia bersama orang yang dia kenali dan orang yang dia sanjung atau dia hormati atau yang dia nak sangat sesuatu daripadanya. Inilah keadaan al-ihwal dunia. Adakah Allah Subhanahu wa taala lebih rendah dari itu? Allah berfirman, ya ayyuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa raqabak. Surah Infitriat. Surah Fatarat. Wahai manusia, apakah telah menjauhkan perhatianmu, pandanganmu, jiwamu daripada berdepan denganku 2 minit, 4 minit, 3 minit maghrib, 4 minit isyak? Apa yang telah menarik perhatianmu sangat kuat yang kau tidak sanggup berdiri di hadapanku? Ini satu keadaan yang sangat-sangat sedih. Kita akan menyesal di akhirat nanti hanya kerana kita tidak mempelajari ilmu untuk khusyuk. Kenapa ilmu dunia ni kita tidak perlu kenal? Sebab kita tak perlu ambil peduli sangat, sebab kita dah kenal lebih dari kenal. Kita dah bersedia lebih dari persediaan. Jadi kita nak apply benda ni di dalam solat. Kerana solat tidak banyak waktu. 4 minit dengan Allah yang Maha Akbar, Allah yang Maha Rabbul Alamin. Dalam masa yang singkat kita nak hasilkan sebesar-besar penghasilan. Jadi tajuk pada hari ini kita masuk ke majlis 10 ilmu solatul khusyuk adalah amalan dan istiqamah tentang 7 pengisian utama. Apakah pengisian utama yang 7 perkara yang wajib kita tanam? Kita akan berbicara pada hari ini. Di antara majlis keempat, kelima kita telah bukakan 7 perkara tu, tapi hari ini kita akan masuk lebih mendalam. Pertama sekali, ayat yang dibacakan oleh Qori tadi, ayat 45-46. Surah Al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Penerangan dan kepahaman dari ayat ni, mohonlah apa pun engkau nak. Wasta'inu, istighanat. Istighanat dalam bahasa mendalam adalah meminta sekecil-kecil zarah, titisan air, nafas, sebesar-besar nyawa. Ayat. Mintalah segala-galanya, apa saja engkau nak. Wasta'inu bis sabr, dengan kesabaran. Ini satu topik yang sangat mendalam, macam mana nak sabar dalam solat. Sabar kerana musuh-musuh kita tidak mahu kita berdiri di hadapan Allah. Mereka mahu kita menyembah mereka. Mereka mahu kita melayan mereka. Mereka mahu kita mengikut hawa mereka. Mereka mahu kita ikut syahwat mereka. Jadi kesabaran itu sangat penting ditanam. Kesabaran. Kalau kita tak dapat kesabaran ni,
kita takkan dapat hadiah innallaha ma'as sabirin. Di dunia dan di akhirat. Kita akan rugi di dunia ni kalau kita tidak dapat bersama Allah di dalam solat. Innallaha ma'as sabirin. Di akhirat nanti kita akan kecewa. Kenapalah di dunia dulu aku tidak hadir 1000 majlis seperti ini. Alangkah baiknya, alangkah hebatnya apabila melihat syurga, apabila melihat nikmat-nikmat Allah, apabila melihat keindahan, keistimewaan di alam itu. Lebih istimewa dari alam ini, kita akan menyesal. Jadi kita perlu kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Bis-sabar, sabar, sabar. Macam mana nak sabar? Ada ilmunya. Was-salat. Tak cukup kau nak mintakan macam-macam dengan aku. Kau nak segala-gala, kau nak duit, kau nak harta, engkau nak perempuan, engkau nak kahwin, engkau nak itu, engkau nak bahagia, engkau ada 1001 macam hajat. Wasta'inu, mintalah kepada Allah. Allah memberi kita lesen terbuka, lesen besar. Tanya kepada aku apa engkau nak, tapi dalam keadaan sabar dan solat. Dengan sabar dan solat. Mana 2 rakaat subuh kau datang dengan penuh kesabaran. Dengan solat. Sesungguhnya perkara ini sangat berat illa alal khashiin. Hanya kepada orang-orang yang khusyuk. Kemudian Allah sambung allazina. Cuba baca sama-sama. Ustaz Dami. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Orang yang yakin bahawa mereka akan bertemu Rabb-Nya dan mereka akan kembali kepadanya. Dia yakin dalam solat ni aku pasti bertemu Allah. Macam mana nak bertemu Allah dalam solat? Dengan syahadah. Dengan nafi isbat. Aku yakin aku akan bertemu dengan Allah. Aku nak kembali kepada Allah. Solat itu adalah wa ilaihil masir, wa ilaihi raji'un. Kembali. Tadi dengan dunia, dengan manusia, dengan masih Allah. Sekarang ni aku nak kembali kepada Allah. Aku yakin. Macam mana nak yakin sebelum solat? Nak yakin bertemu Allah tu macam mana? Nak yakin bertemu Allah tu macam mana? Nak yakin. Sebab tak yakin kita jadi berat, beban, bosan, tak mau solat. Nanti kita menyesal. Bila kita berkumpul 50,000 tahun di depan Allah, giliran kita nak pergi ke depan, itulah sebab orang di depan akan clear dahulu dari barisan demi barisan. Ini bukan 1400 tahun punya umat. Daripada zaman Nabi Adam AS 7,000 tahun. 7,000 tahun sampai sekarang ni. Tinggal 50 tahun je nak kiamat. Baki umur 1441, 50 tahun lagi dah kiamat. Kita akan berbaris, kita tak boleh sabar. Contoh kita tunggu di immigration. Panjang queue. Walaupun panjang queue, tapi kalau ada kawan kita immigration datang, tunggu sekejap. Sekejap tunggu, nanti saya aturkan you masuk VIP land. Tak apa, kita tak apa, it's okay. Alright. Tak apa. Kita tunggu. Sebab ada orang layan kita. Kita boleh sabar. Di akhirat, kalau kita tak ada Allah bersama kita, kita tak boleh sabar. 50,000 tahun. Kehilang. Kesabaran tu jadi azab api dalam diri kita. Maka kita akan mohon malaikat cepatlah masuk
masukkan aku dalam neraka, bakar aku, habiskan segala dosa dan diriku, baru masukkan aku syurga. Kita tak boleh sabar menunggu, tapi kita sabar nak masuk neraka. Nak sabar masuk neraka tak apa, itu lebih senang pada aku. Kerana Nabi ku datang selamatkan. Sekejap lagi Nabi datang. Harapan orang Muslim besar, Nabi akan selamatkan aku. Tapi 50,000 tahun nak immigration custom, aku tak tahan. Di dunia pun tak tahan, jangan cakap di akhirat. Huru hara. Jadi kita boleh selamat masa tu kalau kita orang yang bersabar. Sebab innallaha ma'as sabirin. Aku duduk berdiri 1,000 tahun pun tak apa, 10,000 tahun pun tak apa. Tapi dilayan oleh malaikat, dilayan oleh wali-wali Allah, dilayan oleh tetamu-tetamu Allah, dilayan oleh tentera-tentera Allah. Datang melayan kita. Kita rasa tenang. Tidak apa, tak apa. Allah bersama aku. Kalau Allah bersama aku di dunia ini, kita tidak rasa dalam solat. Mana boleh kita rasa di sana? Itu sebab Allah kata, wasta'inu bis-sabri was-salat. Wasta'inu, memohonlah segala apa saja engkau nak daripadaku dengan kesabaran. Sabar dulu baru solat. Sabar sebelum solat, sabar dalam solat, sabar sesudah solat. 3 perkara ni kena tanam. Kemudian Allah sambung, sesudah engkau ada sabar, engkau solat, kau mohon apapun, kau yakin kau akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam solat. Allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kau akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, datang berdiri. Hari ini kita nak bincang pasal apa dia 7 pengisian tu. Nombor 1 adalah cinta yang Allah sifatkan, ya. Allah sifatkan dalam surah Baqarah ayat 165. Allah sifatkan orang mukmin ni, orang mukmin yang telah belajar la ilaha illallah, ilmu syahadah, mereka amat mencintai. Allah sifatkan, bukan Allah kata aku cintai kamu. Mukmin ni mencintai aku lebih dari segala-galanya. Baca ayat ni kita tengok dia macam mana nak praktikkan amal satu ayat ni sampai mati, supaya solat kita jadi manis, hebat, seronok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله. Dan orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah. Asyaddu hubban lillah. Allah yang sifatkan kita ni amat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah muliakan kita, begitu Allah sanjung kita, begitu Allah sayang kita, begitu Allah terima kecintaan kita kepada Allah. Kenapa dia? Cara mana, lagu mana dia boleh dapat tu? Asyaddu hubban lillah. Baca daripada ayat pertama, minan nasi. Siapa mereka ni yang betul-betul mencintai Allah? Allah jawab dalam ayat tu juga. Kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب
أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dan di antara manusia ada yang menyembah selain Allah. Tidak. Mereka- ayat tu minta maaf, bukan menyembah. Allah tidak kata waminan nasi man, ya, mereka mengambil. Kalau Allah kata a'budu, ya'budu, ta'budu, tak apa. Man ya'budu, tak apa, kita faham menyembah. Yattahidu artinya mengambil. Mengambil banyak-banyak saingan. Tafsir. Apa yang dia faham? Dia menyesatkan kita. Dia menyelewengkan kita. Dia membawa kita seolah-olah ini bukan dia yang sedang mengambil banyak-banyak saingan. Kalau tengok perkata, siapa ada perkata tolong buka. Saya bukan nak kelirukan. Saya nak kita betul-betul tengok perkata satu persatu perkata. Tengok, keliru di sini. Allah kata mengambil. Jazakallah, syukran. Terima kasih. Sekali ada orang tengok juga. Apa nama kitab tu? Okey, Mu'jam. Okey, apa dia? Tengok dalam tafsir ni kata menyembah. Allah kata tidak mengambil. Dia bukan menyembah, dia mengambil. Bila jadi penyembahan, bila dia bawa masuk dalam solat, yang dia ambil sebagai pesaing-pesaing itu baru jadi penyembahan. Apa di dalam terjemah tu? Okey, menjadikan, boleh? Menjadikan, mengambil. Ittahada. Mengambil, menjadikan, ya, mengambil dan menjadikan, mengambil, menjadikan, dia menjadi ibadat di dalam solat. Jadi ini perkataan yang salah ditafsirkan. Wajib kita kenal. Sebab ini, benda ni kalau kita tak faham, kita tak akan dapat pujian dari Allah. Yang Allah memuji mereka ni sangat-sangat asyuddah hubban lillah. Asyuddah tu sangat-sangat mencintai Allah. Cinta yang tak pernah putus. Berlipat-lipat kali ganda makam dan darjatnya. Jadi sambung. Dan di antara manusia ada orang yang mengambil selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan sangat cinta kepada Allah, dan itu sifat orang mukmin. Sebab mereka tak mau ambil saing. Dalam solat, sebelum solat dah la ilaha illallah, dah hancur semua. Datang lagi nafi sebat lagi. Jadi diorang tak bawa penyaing. Jadi Allah bagi kasih sayang, Rahmanur Rahim, bertambah sayang, kasih cinta mereka kepada Allah. Tetapi kalau kamu datang solat dengan andadan, apa dia? Apa dia? Kuih andau. Ini tidur sebab kena bangun. Tidur. Anda. Kalau kamu ambil andadan, banyak-banyak andadan kamu ambil, ini zalim. Ini syirik. Kamu akan rasa azab ni di padang mahsyar. Aku bagi kamu amaran. Kamu tidak kecuali. Aku tidak akan lepaskan kamu. Bukan aku nak azab kamu. Kamu yang terazab kerana kezaliman kamu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Penyesalan di hari kemudian tidak berguna. Dah bubur nasi dah jadi bubur tak guna dah. Bubur lambuk. Sekejap lagi buka bubur lambuk. Jadi sebab mengambil sebagai andadan pesaing-pesaing ini, bersaing dengan Allah, jadi zalim.
Allah tengok apa Allah beri amaran. Dan seandainya orang zalim ketika mereka melihat seksa bahawa sesungguhnya kekuatan adalah milik Allah. Mana azabnya? Ada ayat azab tu. Kalau tara azab. Dan seandainya orang-orang yang zalim apabila mereka melihat azab, sesungguhnya kekuatan itu milik Allah semuanya, dan bahawa Allah amat berat siksaannya. Okey. Jadi kalau kita tak menzalimi diri kita, kalau kita membawa pesaing-pesaing banyak-banyak dalam solat, banyak saingan, duit, harta, kerja, semua niat-niat kita bawa untuk menjadi pesaing di hadapan Allah. Mereka akan hijabkan kita dari Allah. Mereka akan datang di depan mata kita, fikiran kita, maka penyembahan kita jatuh kepada mereka. Ya, jatuh pada mereka. Dan ini kezaliman. Kamu akan merasai azab. Setiap rakaat kamu salat, betapa besar azabnya. Kamu akan merasai azab tu. Dan sekarang macam mana nak datang ke sisi Allah tanpa mensyirikkan Allah, tanpa mengambil pesaing-pesaing? Kita datang bertemu Allah dalam solat tanpa membawa anda dan tanpa menzalimi diri, dan datang untuk meraih cinta Allah. Yuhibbunahum kahubbillah allazina amanu asyudda hubban lillah. Sangat mencintai Allah. Kalau kita tak nak ambil pesaing, kita tak nak ambil pesaing-pesaing di sisi Allah, kita tak nak zalimi diri kita, zalimi di dunia dan akhirat, diseksa, tak mau menzalimi diri, nak cinta dari Allah, kita kembali kepada ayat yang selalu kita baca lepas solat. Surah yang sama, ini 165, itu 163. Wa ilahukum Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum. Kenapa tak ada orang translate untuk Ustaz? Tak ada orang translate. Sambung. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilah kamu adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kamu mau datang bertemu Allah, tidak membawa pesaing, kamu amal ayat ni. Bukan amal dengan bacaan, amal dengan amalan ayat tersebut. Ilah kamu ilahun wahid. Kamu dah dapat kasih sayang Rahman dan Rahim Allah. Kamu datang dengan penuh cinta dan kamu tak menzalimi diri, aku akan kategorikan kamu sebagai orang yang amat mencintai Allah.
Jadi sekarang macam mana nak apply ni? 1 minggu tak habis kalau nak cerita pasal 1 poin tadi. Cinta kepada Allah, ya. Kita datang solat. Sebelum solat, dengar azan. Atau 1 jam sebelum tu, Allah, solat maghrib. Okey, kita mula dengan subuh. Allah, aku datang menghadapmu solat subuh dengan penuh kecintaan. Penuh kecintaan. Jangan cakap, kena buktikan. Aku datang menghadapmu, bertemu denganmu 2 rakaat subuh, penuh cinta. Aku telah tinggalkan tempat tidurku, keinginanku untuk tidur, keinginanku untuk berehat, keinginanku untuk terus di bawah air condition, di dalam bilik. Tak mau, ya Allah, aku korbankan untukmu. Ini kena latih, sekali 2 kali sebut. You akan kalah sebab you amal sekali sekarang, iblis nafs akan amal 100 kali atas you, 1000 kali, supaya you tidak lafazkan niat ni. Itu untuk subuh. Saya datang penuh cinta kepadamu, penuh kecintaan, ya Allah. Okey, subuh habis. Kedua, ya Allah, aku datang solat zuhur dalam kesibukan kerja aku dari subuh tadi sampai sekarang. Macam-macam masih Allah datang merampas imanku, mengkafirkan aku, menifakkan aku. Ya Allah, aku datang meninggalkan semua kerana aku mencintai solat. Jangan cakap cinta Allah dulu, ya. Semua tipu. Allah tak dikenali. Dalam solat baru kenal Allah. Okey. Okey, nombor 3, ya Allah, waktu aku balik rumah habis kerja, dalam kepenatan, aku tinggalkan semua, aku datang bertemumu 4 rakaat solat asar, ya Allah. Kita kena motivate. Sekali tak cukup, 1000 kali tak cukup. Jadi tengok berapa jauh kita. Berapa jauh kita untuk meraihkan cinta dari Allah. Dan kita nak dijadikan orang yang amat asyudda hubban lillah. Asyudda hubban lillah. Sama-sama. Asyudda hubban lillah. 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 Allah sifatkan mereka sangat-sangat mencintai Allah. Allah dah iktiraf kita orang mukmin seperti itu. Tapi amalan tidak ada lagi. Okey, jadi Allah, aku telah tinggalkan semua untuk datang berhadapan denganmu kerana aku nak meraih cintamu dan lafazkan cintaku padamu. 1000 kali tak cukup, 10,000 kali tak cukup. Jadi macam mana saya nak buat dari sekarang? Setiap kali datang solat, 10 kali lafaz niat. Niat. 10 kali, 100 kali. Jadi solat-solat yang kita tinggal semua, Allah punya baik, semua dia akan terima dengan kebaikan. Allahu Akbar. Yang dulu penuh dengan syirik, penuh dengan andadan, penuh dengan pesaing, penuh dengan kezaliman, kita datang bertemu Allah dulu. Sekarang Allah tak mau kita menyesal. Allah mau kita memperbetulkan keadaan. Kalau tidak, Allah, apa jadi semua solat aku sia-sia. Allah tak mau macam tu. Allah baik. Allah kata, kalau kamu betulkan sekarang ni, maghrib ni, kamu betulkan segala solat maghrib kamu, daripada kecil lagi kamu solat, aku terima. Surah Furqan ayat 70. Bacakan ayat 70. Jika kamu percaya, kamu bertaubat, allazina, kamu bertaubat, kamu beriman, kamu perbetulkan amalan kamu, perbetulkan dengan istighanah, dengan sabar wassalat, betulkan kamu datang, segala amalan kamu yang aku tolak, aku ganti balik, aku terima. Semua yang dulu syirik, semua syirik. Jadi tak perlu lagi berapa banyak aku syirikan dulu, tak perlu risau dah.
Allah Maha baik. Semua yang kita syirikan Allah semua, Allah ganti jadi macam solat yang terbaik. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat menyesal. Kita banyak buat syirik dalam solat. Mereka tak dapat peluang macam ni. Sebab bergantinya solat-solat yang telah terbuang mensyirikan Allah diganti dengan baik. Itu adalah hidayah Allah, karunia Allah, fadlullah, anugerah Allah yang cukup besar, limpah karunianya. Jadi betapa baik Allah. Surah Furqan ayat 70. Dengar, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat 70, turun bawah 72 pasal syahadah. Turun bawah ayat pasal syahadah. Jadi ini hanya untuk ahli syahadah, bukan untuk siapa pun Allah bagi. Bila seorang alim besar, dia tidak kenal ayat ni 30 lebih tahun, masa terbuka ayat ni depan guru kami, dia menangis 7 hari. Ya Allah, Allah begini baik. Allah begini baik. Pada malam hari ke-5, dia bermimpi semua amalan dia naik ke atas langit seperti awan putih. Awan itu penuh dengan amalan buruk dia, hitam jadi putih, naik ke langit 7, naik sampai ke arasy. Dia menangis 7 hari, tak tahan. Allah begini baik. Mana ada satu manusia benda tu dah masuk tong sampah, dibuang, dah buang, diambil balik, dibetul, diterima. Ya Allah aja. Tak ada satu manusia insan boleh buatnya. Allah aja. Begitu sayang Allah, begitu Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada orang mukmin. Begitu besar rahmatnya. Allah, bila dapat pembukaan ayat ni, betapa gembira orang mukmin dalam dirinya. Ya Allah, yang Allah mau move forward, maju ke depan, perbetulkan, lupa yang dah habis, perbetulkan keadaan, isi ilmu, berharap penuh dan tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat kau bertaubat dan beriman dengan apa yang disampaikan. Wa amila amala salihan, dan beramal dengan amal soleh ini tidak membawa pesaing dalam solat. Segala keburukan kamu, segala solat kamu yang buruk, sunat, fardu, semua aku terima, aku ganti, aku naikkan setinggi-tinggi solat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, betapa baiknya Allah ya. Jadi asar, maghrib, ya Allah, tengah rehat ni, azan, Allah panggil, ya Allah, aku tinggalkan keluargaku, semuaku, untuk datang menghadapmu 3 minit, 3 rakaat. Aku mencintai solat lebih daripada yang lain. Kita kena lafaz dan buktikan. Jangan cakap kosong. Tinggalkan.
datang menghadap Allah. Dah habis isyak. Nabi suka isyak lah, lewat. Kalau bukan kerana munafik, kalau bukan kerana orang munafik yang mendesak saya nak solat lewat isyak. Habis makan santai, jom solat. Tinggalkan kerehatan semua ni, sekejap solat. Kerana orang munafik, Nabi cepat-cepat dari solat maghrib ke solat isya, dia solat cepat-cepat. Ini amalan orang Syiah. Dia solat 3 waktu saja. Sebenarnya dia solat 5 waktu. Dia solat subuh, okey. Zuhur dengan asar 1. Mana waktu asar 4.30. Dia akan datang ke masjid 4.20, 4.25. 5 minit dia solat zuhur, terus dia solat asar. Jadi 2 waktu 1 kali. Begitu juga maghrib dengan isya. Dia solat sampai ke isya, dia tarik sikit sebelum isya, pergi solat maghrib isya, dah dia dapat maghrib pun dapat isya. Sebenarnya dia ikut waktu, tapi dia buat macam ni. Ini adalah solat orang munafik, terang-terang kemunafikan mereka. Jadi Allah bukan mau itu seperti itu. Allah mau pengorbanan. Aku korbankan dunia ni untuk Engkau, ya Allah. Ini kecintaan aku. Jadi kita kena, kemudian kita tidur dari isyak pukul 9 ke 10, 11. Sayangnya sekarang ni umat Islam pukul 6 azan, pukul 5.30 baru dia tidur. 5.45. Betul-betul time itulah dia dapat tidur. Waktu itulah dia tidur. Okey. Jadi ya Allah, aku korbankan tidur aku subuh untuk solat. Cinta kepada solat subuh, ya Allah. Ini pengorbanan. Dan kita mau istighanat. Allah, aku telah korbankan duniaku untukmu. Aku nak ini. Aku mau, ya Allah. Kabul. Sangat kabul. Sangat diterima Allah. Sebab ada hujah. Kau benar-benar telah mengorbankan dan mencintai amalan solat. Apa yang kita dapat dalam amalan solat adalah pertemuan dengan Allah. Jadi mau tak mau solat itu membawa kita pertemuan dan cinta kepada pertemuan. Tapi guru-guru kita kata kau cinta dulu solat. Kau sayang dulu solat tu. Kau sabar dulu. Okay. Jadi itu nombor 1. Pengisian nombor 1. Pengisian nombor 2, datang dengan harapan yang tertinggi. Bukan harapan tinggi, sederhana, rendah. Harapan tertinggi. Apa harapan tertinggi? Nombor 1, aku nak iman yang tertinggi. Aku nak syahadah yang tertinggi. Ketiga, aku nak dunia. Apa kon? You nak apa? Tidak kurang sedih. Aku nak 1 biji banglo. Sebiji banglo macam mana aku ingat atau lebih. Mohon pada Allah. Minta. Sebab itulah tempat minta. Mengemis, tanya. Engkau saja boleh bagi. Aku tak ada harapan atas duitku, kerjaku, majikanku. Tidak. Harapanku penuh kepadamu. Semua ni ada dalam Al-Quran. Kalau saya nak buka ayat, 10 ayat, 20 ayat, majlis ni takkan habis. Allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang menginginkan pertemuan dengan Allah di dalam wasta'inu bisabri wassalat, di dalam solat dan sabar. Mereka yang sangat yakin menginginkan bertemu dengan Allah di dalam solat. Berharapan tinggi. Kalau berharapan tinggi, Allah pun berharapan tinggi kita datang. Kita pun berharapan tinggi. Pasti Allah kabul. Okey. Pengisian nombor. Saya tak buka ayat-ayat lagi sebab waktu ya. Nombor 3, kita datang dengan penuh iman. Iman apa?
Allah janji hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah di seluruh fasa kehidupan kita. Kerja kita, keluarga kita, dunia kita, kubur kita, akhirat kita, padang mahsyar, titian sirat, syurga, terusnya. Allah jamin. Iman kepada kejayaan. Saya pasti berjaya. Kalau saya gagal, saya tidak sambut hayya 'alal falah dalam solat. Saya gagal sebab itu. Saya tak berjaya sebab solat. Jadi adik-adik ni, anak-anak ni senang ditanam dengan amalan ini sebab mereka tak fikir apa dah. Mereka tak fikir dunia, mereka tak fikir duit, mereka tak fikir kerja, mereka tak ada apa. Ini je pengisian. Jadi mereka lah orang yang akan beramal seikhlas-ikhlas dan kalau mereka tak tidurlah, syaitan nampak sangat. Siapa mengantuk, siapa tak mengantuk, tak nampak sangat. Jadi dia perlu muzakarah sebab masa ni dia tidur. Masa muzakarah nanti tak boleh tidur. Tidur ketuk kepala dia. Ya. Cucuk hidung dia. Tung. Dengan bulu ayam je, jangan cucuk dengan pensil. Susah nanti hospital COVID. Hospital banyak kes COVID dah. Okey. Jadi iman. Saya akan berjaya. Saya tak berjaya dalam hidup saya sebab saya tidak memperoleh kejayaan dalam solat. Saya gagal dalam solat. Saya gagal. Macam mana kejayaan dan kegagalan, ada subjek lebih mendalam. Kita akan belajar. Nombor 4, datang dengan penuh keyakinan. Yakin. Tadi iman, percaya. Percaya tak cukup, kena yakin. Apa you yakin? Apa you istighanat? Apa yang you hendak dalam hidup? Semua Allah suruh minta. Melalui solat. Melalui sabar dan solat. Sabar dan solat. Kenapa dalam hidup saya tak boleh sabar? Kau cuba sabar dalam solat. Segala-galanya dalam hidup mudah kita menjadi sabar. Kalau kita tak dapat sabar dalam solat, kita susah nak sabar dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam hal-ehwal kerja, hal-ehwal perniagaan, hal-ehwal rumah tangga, dapur, apa, segala tak boleh sabar. Kalau kita berjaya kesabaran di dalam solat, kita akan berjaya dalam keadaan hidup kita. Ya. Jadi sabar dalam solat. Setinggi-tinggi sabar. Macam mana nak achieve, macam mana nak memperoleh kesabaran dalam solat? Banyak ilmunya kita nak belajar. Sebab kita nak solat sampai mati. Jadi belajar ilmu ni sampai mati. Solat khusyuk. Sehingga mati, sehingga nak mati. Hari ini tinggal 2 jam saja nak mati, sampai 2 jam tu belajar. Supaya akhir solat tu menjadi solat yang paling khusyuk. Yang ini semua training untuk mendapatkan 2 solat yang sempurna. Dah berapa dah poin? Cinta, harapan. Ya, kenapa diam-diam? Nombor 1 cinta, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 datang dengan penuh penyerahan. Nahnu lahu muslimun. Itulah semua nabi-nabi di peringkat nabi, mereka kata nahnu lahu muslimun. Kami adalah kami datang menyerahkan segala-galanya. Segala-galanya kami datang menyerahkan segala-galanya. La ilaha illallah. La
illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la Allah Muhammad Rasulullah. Siapa yang menyertai solat khusyuk dulu, ingat 7 poin ni kita telah sampaikan. Siapa ingat lagi 2 poin? Mana kita tak review, kita belum amal. Senang je. Kita tak amal, macam mana nak merasai? Ya. Jadi rujuk balik nota. Kalau ada masa kita akan sambung balik. Kalau tidak, kita akan masuk topik lain. Ya. Jadi amal dulu dengan ni sampai kita mati solat, sebab banyak kebaikannya, banyak faedahnya di dalam hidup kita dahulu. Hidup ni dulu. Nak berjaya dalam hidup ni, nak menjadi orang yang berjaya di sisi Allah dengan 7 pengisian ni. Ini solatul khusyuk yang benar-benar akan membawa kita kepada kejayaan. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Ilahi lastu lil firdaus والله
dosa-dosaku bagaikan pasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, wahai Rabbku. Ila sulil firdausi a'la, wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafiru dhanbil azim. Wa ummi naqisun fi kulli yawmin, wa dhanbi zaidun kaifa timali. Ilahi